Baiklah, pertamanya kita akan melihat kepada kursus-kursus yang terlibat dalam projek MPDL yang telah dijalankan. Yang pertama ialah kursus inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran dan kita integrasikan dengan kursus pendidikan inklusif untuk menghasilkan satu produk inovasi berbentuk bahan bantu mengajar. Seterusnya ialah big idea untuk projek yang dijalankan, iaitu perkembangan teknologi digital membangunkan pendidikan untuk semua. Kita dapat lihat di sini, perkembangan teknologi digital mewakili kursus inovasi digital, manakala pendidikan untuk semua pula merujuk kepada kursus pendidikan inklusif. Wow! Seterusnya, kita lihat pula kepada essential questions ataupun soalan-soalan penting yang perlu diambil kira dalam proses perancangan dan penghasilan BBM yang dihasilkan. Iaitu, yang pertama, bagaimana inovasi BBM ini mampu merangsang penglibatan murid. Yang kedua, bagaimana inovasi ini dapat menginklusifkan murid keperluan khas. Yang ketiga, bagaimana inovasi ini mampu membantu komuniti, terutamanya guru alis perdana, guru resos, ibu bapa dan juga MBK itu sendiri. Seterusnya, bagaimana penyediaan dan pembangunan program inovasi ini mampu mempunyai impak tinggi dalam pengajaran pelajar. Dan akhir sekali, bagaimana inovasi yang dihasilkan mempunyai nilai komersial yang dapat dipasarkan ke peringkat global dan untuk kegunaan semua. Kesemua essential question ini perlu diambil kira dalam proses menghasilkan BBM yang dijalankan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada pengguna sasaran untuk produk yang telah dihasilkan, iaitu seorang murid bernama Nadia Azim yang mempunyai masalah pendengaran tahap sederhana dan telah menggunakan LBM sejak usia 5 tahun. Kita perlu lihat kepada kelemahan-kelemahan murid ini supaya kita dapat hasilkan BBM yang sesuai untuk murid tersebut. Pertamanya, kita lihat murid terlalu bergantung dengan rakan baik sahaja dalam interaksi dan hanya menjawab soalan apabila ditanya oleh guru. Ini menunjukkan murid kurang yakin terhadap diri sendiri untuk bergaul dengan orang lain. Maka, perlulah untuk kita hasilkan aktiviti yang dapat merangsang motivasi murid. Seterusnya, murid juga lambat faham arahan guru. Dan untuk itu, kita perlu sediakan arahan dalam bentuk tulisan dan ayat yang mudah supaya murid senang nampak dan faham arahan yang hendak disampaikan. Seterusnya, murid juga tidak mampu bertutur dengan jelas dan untuk itu, kita perlu sediakan kandungan pembelajaran dalam bentuk lagu dan video supaya murid dapat mendapat perkataan dengan lebih mudah dan dapat ingat seterusnya dengan mudah. Murid mempunyai hyperreaktiviti kepada bunyi dan untuk itu kita perlu memanfaatkan penggunaan visual dan warna kerana murid lebih peka terhadap penggunaan visual dan warna. Dan akhir sekali, murid juga gemar bersendirian dan untuk itu, kita perlu hasilkan aktiviti permainan yang menarik supaya murid selesa untuk terlibat dalam pembelajaran. Kita juga perlu ambil kira kekuatan murid supaya BBM yang dihasilkan tersebut dapat memberikan kesan yang optimum terhadap murid. Iaitu murid ini mampu berkomunikasi secara sederhana. Seterusnya, boleh memahami ilmu seiring dengan murid tipikal. Murid juga mampu mengikuti pembelajaran pada tahap sederhana, minat terhadap buku bergambar, suka melukis sesuatu yang kompleks dan gemar aktiviti membimbing model 3D. Dengan pengetahuan terhadap kelemahan dan kekuatan murid, kita dapat hasilkan BBM yang sesuai dengan keperluan murid tersebut. Baiklah, dalam penghasilan inovasi ini, model yang telah digunakan adalah model inovasi kreatif terarah, di mana model ini mempunyai 4 langkah utama iaitu persediaan, di mana pemerhatian terhadap murid dan masalah yang dihadapi diperhatikan. Seterusnya, imajinasi, di mana kami mula menjamin idea dan berkongsi pendapat antara satu sama lain. Dan seterusnya kita pergi kepada perkembangan, di mana penambahbaikan dilakukan. Penambahbaikannya yang dilakukan adalah berdasarkan analisis daripada soal selidik dan maklum balas yang diperolehi daripada pihak lain. Dan akhir sekali adalah tindakan, di mana pelaksanaan dilakukan. Dalam penghasilan BBM ini, antara aplikasi yang telah digunakan adalah Quizzes, ada Kahoot, ada YouTube, aplikasi Make-it, Pedex dan aplikasi PowerPoint. Di mana blog ni merupakan satu aplikasi yang dijadikan sebagai aplikasi utama dalam menempatkan aplikasi-aplikasi yang lain.
Baiklah, seterusnya kita masuk kepada maklum balas. Dan maklum balas pertama kami perolehi daripada melalui borang soal selidik. Seramai 7 orang individu telah terlibat sebagai responden dan individu tersebut adalah terdiri daripada guru-guru sains sekolah rendah dan beberapa orang rakan guru pelatih. Dalam soal selidik tersebut, item yang dinilai adalah berkaitan dengan kandungan media, dokumentasi, reka bentuk teknikal media, mode of instruction dan kemudahan penggunaan bahan media yang telah dibangunkan. Dan melalui borang soal selidik dan analisis borang tersebut, dapat diperhatikan kebanyakan daripada responden adalah bersetuju di mana BBM yang dihasilkan adalah menepati ciri yang dinilai dalam borang soal selidik tersebut. Baiklah, seterusnya kami juga telah menguploadkan video berkaitan dengan BBM kami ke dalam laman sosial YouTube bagi mendapatkan maklum balas yang lebih meluas daripada kebanyakan individu. Umumnya, produk ini telah diterima baik oleh kebanyakan pihak di mana bilangan penontonnya adalah agak memberangsangkan dan respon yang menunjukkan mereka berminat dengan BBM yang dihasilkan yang diberi oleh penonton adalah agak baik. Menerusi komen yang ditinggalkan di ruangan komen, kebanyakan responden telah menyatakan minat untuk menggunakan produk ini bagi proses PDP di sekolah dan merasakan produk ini adalah bersesuaian bagi proses PDP. Peleburan pepejam kepercayaan, hey. Pembekuan cecair kepejam. Mari kita meneliti perubahan bahan yang ada 5 proses. Hai, selamat datang. Sini tekan untuk mula. Sila pilih pada kolom-kolom yang berikut. Sila pilih pada kolom-kolom yang berikut. Saya teruskan kepada isu sepanjang penghasilan BBM ni, di mana antara isu yang dikenal pasti sepanjang penghasilan BBM ni adalah isu masa, isu penambahbaikan BBM dan kemahiran menggunakan teknologi. Kita tengok isu yang pertama iaitu isu masa, di mana untuk pastikan BBM ni bersesuaian dengan MBK masalah pendengaran. So kami sebagai guru pelatih ni perlu pastikan BBM yang dihasilkan tu tak bergantung kepada bunyi semata-mata dan lebih kepada visual lah. And of course perlu pastikan bahan digital tu mudah diakses oleh murid lah. So that's why memerlukan sedikit masa untuk kita search dan kita kaji yang mana yang terbaik untuk MBK tersebut. Okay, isu yang seterusnya adalah isu penambahbaikan BBM, di mana seperti yang kita tahu
apabila kita mengajar murid MBK ni, dia ada objektif yang perlu dicapai. Seperti contohnya kita nak murid berkeperluan khas masalah pendengaran ni, dia boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan dia dengan baik dan dia mampu membaca sesuatu soalan tu dengan baik. So dari masa ke semasa, kemahiran MBK ni dia akan sentiasa meningkat dan berubah lah. Kita boleh kata berubah. So BBM ni perlu sentiasa diselaraskan agar dia dapat membantu MBK tu untuk mencapai dia punya objektif tu. Supaya juga MBK bahan digital yang dihasilkan ni adalah sentiasa relevan untuk digunakan pada masa yang akan datang. So tak membazir lah. Jadi bahan digital yang dihasilkan bukanlah sekali pakai je. So boleh pakai banyak kali. Okay, then isu yang seterusnya adalah isu kemahiran menggunakan teknologi, di mana kami sebagai guru pelatih ada sedikit isu di mana kami sendiri perlu mahir menggunakan teknologi. Di samping murid MBK sasaran juga perlu dia kena at least tahu basic tentang penggunaan teknologi. So dia akan jadi isu apabila murid MBK itu sendiri dia tak mahir tentang teknologi, di mana guru pelatih lah kami perlu dedahkan dulu sedikit kepada MBK tersebut agar membolehkan mereka menggunakan BBM yang dihasilkan. Okay, seterusnya 6C. Antara aspek 6C yang diterapkan kepada kami sepanjang penghasilan digital ni, BBM digital ni adalah character, citizenship, collaboration, creativity, critical thinking dan communication. Okay, seperti yang kita lihat, di mana C yang pertama adalah character, di mana penerapan pembinaan watak seorang penuntut ilmu tu dapat dilihatlah apabila guru pelatih, kami sebagai guru pelatih ni diterapkan, kami sendiri akan belajar untuk macam mana cara nak gunakan bahan-bahan teknologinya. Bukan semata-mata buat bahan digital tu pada murid lah. Okay, seterusnya C yang seterusnya adalah citizenship, di mana melalui penghasilan BBM kami dapat memanfaatkan penggunaan digital untuk mempromosikan BBM yang turut dapat membantu MBK. Sama ada bukan sahaja pada peringkat masyarakat sekeliling ni, malahan pada masyarakat dunia lah, sebab BBM yang dihasilkan tu adalah open access dan boleh diakses di serata dunia. Okay, C yang seterusnya adalah collaboration, di mana kita dapat lihat kami sebagai guru pelatih akan berkolaboratif dengan guru-guru di sekolah ataupun rakan-rakan pembelajaran bagi mendapatkan maklum balas tentang mengenai bahan yang telah kami hasilkan lah, supaya penambahbaikan tu dapat sentiasa dilakukan. Okey, seterusnya C untuk creativity. Seperti yang kita semua tahu, ini adalah penghasilan bahan digital, bahan inovasi digital. So memerlukan sedikit kreativiti daripada guru pelatih untuk memastikan bahan yang dihasilkan tu dapat menarik minat MBK, di samping dapat mencapai objektif pembelajaran yang diinginkan. Okey, C yang seterusnya adalah critical thinking, di mana critical thinking ni kita dapat lihat penerapannya apabila kami sebagai guru pelatih ni perlu kenal pasti masalah, kami perlu analisis cadangan-cadangan penyelesaian masalah yang paling sesuai, dan kami perlu pilih cadangan penyelesaian masalah yang paling sesuai untuk diterapkan dalam bahan digital tu. So dia dapat membantu BBM ni untuk lebih relevan digunakan semasa PDP terhadap murid MBK. Okay, seterusnya case study dalam communication. Kemahiran dalam berkomunikasi ni kita dapat lihat apabila kami sebagai guru pelatih nak terangkan macam mana cara nak guna bahan inovasi digital ni, dan macam mana kami nak ambil maklum balas lah daripada para pengguna kami. Okey, contohnya kami sebagai guru pelatih ni menggunakan borang maklum balas untuk mendapatkan feedback daripada pengguna agar penambahbaikan tu dapat dilakukan. Okay.